Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kepada kitab Safinatun Najah, matan Safinatun Najah. Itu kitab yang ringkas yang membicarakan masalah-masalah fiqh yang berkaitan khususnya dengan ibadat kita. Dan malam ni kita sambung kepada syarat sah sembahyang yang disebutkan pada kuliah yang lepas. Ada 8 semua syarat sah sembahyang. Pada kuliah pada bulan lepas kita telah sebutkan 2 syarat sah sembahyang, iaitu yang pertama suci daripada hadas besar dan hadas kecil, dan yang keduanya suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan dan tempat. Kemudian malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi perbicaraan kita mengenai syarat sah sembahyang yang seterusnya. Pada kata pengarang rahimahullahu taala, wasatrul aurah. Yang ketiga daripada syarat sah sembahyang ialah menutup aurat. Jadi syarat sah sembahyang yang ketiga ialah kita kena tutup aurat. Tutup aurat ni dengan sesuatu yang boleh menghalang daripada kelihatan warna kulit. Jadi syarat sah tutup aurat itu kena ada sesuatu yang menghalang daripada nampak warna kulit. Dalam bab sembahyang tutup aurat, benda yang boleh menghalang daripada nampak warna kulit. Pada ketika satu orang dengan satu orang duduk dalam jarak orang yang nak bercakap. Biasanya orang yang nak bercakap ni dia tidak akan lebih jaraknya daripada 3 hasta. 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Kalau lebih pada tu orang tak panggil bercakap, orang panggil menjerit. Satu orang manusia dia pakai satu pakaian. Di depan dia, kita duduk depan dia. Kita tengok pakaian dia dalam jarak 3 hasta, tanpa cahaya matahari, tanpa apa, tak nampak warna kulit dia. Tapi kalau kita pergi dekat lagi, kita suluk, kita tengok rapat lagi, nampak. Tapi dalam jarak lebih kurang 3 hasta ke bawah itu, tak nampak warna kulit. Maka tuan-tuan semua, dia dikira sebagai menutup aurat dah, dikira tutup aurat. Jadi maknanya kalau sekiranya dia duduk tengah matahari, matahari pun suluh. Bila matahari suluh tu tuan-tuan semua, kadang-kadang dia berbayang di belakang baju kita ni, nampaklah. Tapi sebab bantuan matahari. Kalau matahari tak ada, okey, tak nampak. Maka tuan-tuan semua, menutup aurat macam tu pun sudah dikira sah untuk sembahyang. Untuk sembahyang. Jadi dia ada 2 masalah tuan-tuan semua. Tutup aurat untuk sah sembahyang, tutup aurat di hadapan bukan mahram. Laki di hadapan perempuan, perempuan di hadapan laki itu. Tutup aurat tu bab lain. Tuan-tuan semua, tak sama. Contoh, satu orang perempuan pakai baju ketat. Ketat, nampak tubuh dia seketul. Dia ketat, tak ada longgar apa-apa. Semua. Bila kita tengok macam tak pakai apa. Ketat betul. Tapi dia pakai fabrik yang dia guna tu kulit, katalah kulit. Ataupun plastik yang tebal. Kan? Yang tak nampak warna kulit. Dia pun mari sembahyang. Allahu Akbar. Mari sembahyang masjid kita ni. Baju ketat. Kita tengok, pakai baju ke tak pakai baju orang tu? Pakai. Cuma dia pakai ketat langsung. Kita tengok jauh macam tak pakai baju. Tapi baju dia warna hitam, katalah. Ketat. Dia mari sembahyang kat masjid kita. Allahu Akbar. Sembahyang dia sah. Sebab apa? Sebab pakaian dia dah menutup aurat untuk sah sembahyang. Tapi orang duk tengok tu, itu haram. Dia 2 benda, dua tempat. Tutup aurat ni
Kadang-kadang orang tak faham, dia ambil tempat tutup aurat bak semayang, dia pergi pakai ke mana? Ke tempat yang tutup aurat di depan manusia. Ataupun dia ambil tutup aurat depan manusia, dia pergi pakai bak semayang. Sebab tu dulu pernah heboh, pernah kecoh. Perempuan pakai telekung lycra ke apa? Lycra, fabric lycra. Sebab lycra ni dia melekat kat badan. Bila berjalan sebelum sampai ke masjid, dia melekat, dia membentuk badan. Jadi mari ke masjid pun sama, membentuk badan. Jadi adalah orang yang tak boleh beza dua bab ni, dia pun kata semayang pakai telekung lycra ni tak sah. Sebab apa? Sebab membentuk badan. Tuan-tuan, tak sama. Yang bentuk badan ini haram tunjuk depan orang. Tentang keluar nak sampai ke masjid itu haram. Pasal apa? Pasal dia bentuk tubuh badan. Kita tengok sebiji ada ketul di sana, ada timbul di sana. Membentuk badan kan haram perempuan. So, dia kena pakai baju yang agak longgar sikit, tak nampak bentuk badan dan sebagainya. Itu nisbah pakaian depan manusia. Tapi dari sudut bab semayang dia sah. Sebab apa bab semayang dia sah? Sebab syarat sah menutup aurat dalam bab semayang ialah menutup warna kulit. Itu saja. Tak nampak warna kulit, sah semayang. Nampak warna kulit, tak sah semayang. Walaupun longgar, pakai baju putih, longgar, putih, tapi tak lapik bawah. Lepas tu dia punya jarang pula. Longgar, tapi jarang. Nampak warna kulit di belakang ni. Itu tak sah. Sama juga dengan perempuan pakai sarung kaki. Dia pakai sarung kaki, dia tak pakai telekung macam kita orang perempuan muslimah di Malaysia ni. Dia pakai baju biasa, pakai jubah, lepas tu dia pakai sarung kaki. Tapi sarung kakinya tu nipis. Sarung kaki nipis. Perempuan pakai tu nipis. Kita tengok pun nampak warna kulit di belakang tu. Jadi semayangnya tak sah. Semayang mungkin jarang berlaku. Banyak berlakunya masa tawaf. Ini kena ambil perhatian. Makcik-makcik, akak-akak yang nak pergi buat umrah, kena beli stokin tebal. Sebab, kenapa? Kerana kaki itu sebahagian daripada aurat. Sebagaimana wajib tutup aurat dalam semayang, tawaf pun sama, kena tutup aurat. Stokin tu bagi hak tebal. Jangan pakai sarung kaki, hak nampak kulit di bahagian belakang dia tu. Mana kita boleh nampak telus, nampak warna kulit. Hak nipis tu, sarung kaki tu. Apa risiko dia? Kalau tawaf tu tak sah, sa'i tak sah. Itu kena faham dah. Sebab sa'i dia mesti lepas tawaf yang sah. Kalau sa'i tawaf tak sah, sa'i tak sah. Kalau buat umrah. Kalau sa'i tak sah, tahlul gunting rambut tak sah, cukur rambut tak sah. Dia belum tahlul lagi, belum keluar daripada ibadat haji dan umrah. Maka ada lagi pantang larang ke atas diri dia. Dia balik ke Malaysia, dia bersama dengan suami dia, haram. Dia pakai wangi-wangian, haram. Dia sembelih binatang buruan, haram. Dia tutup muka, haram. Sebab dalam ihram kan tak boleh tutup muka. Berapa lama duk buat tu? 10 tahun, 20 tahun. Masya Allah. Puncanya, punca stoking dia. Sebab tu nak pergi beli stoking yang tebal. Stoking orang lelaki insya-Allah tebal, warna hitam tu. Stoking bola pun tak apa, tebal. Beli stoking bola pun tak apa. Kan? Stoking bola tebal. Jadi ingat muslimat khususnya. Saya tengok ada hak pergi, tak tahulah dia tak pergi khusus ke atau mutawih dia tak bagi tahu ke. Tengok dia tengah tawaf pakai sarung kaki. Tak bagi stokin tu pasal nipis, sarung kaki. Masya Allah. Dia punya risiko tu panjang. Mulanya di stokin tu je, tapi dia melerik-lerik, lerik-lerik sampai ke habis. Jadi syarat menutup aurat, nanti syarat menutup aurat, satu benda yang menutup warna kulit. Itu satu. Yang kedua, benda tu tadi pula dia kena tutup bahagian atas dan tepi. Bahagian atas dan tepi. Bahagian bawah tak wajib tutup.
Sebab tu tuan-tuan pakai kain sarung di bawah tu dia terbuka. Bawah kain sarung kita dia terbuka. Kita masa sujud, orang mari nak semayang, dia nampak batang pohon kita. Duduk belakang kita, dia nampak pohon kita pada celah kain yang di bahagian bawah. Yang ni tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bahagian bawah tak wajib ditutup. Kalau nampak pun tidak membatalkan semayang. Cuma kalau dari segi maruah kita je lah. Kadang-kadang orang tengok pohon kita ada kudis ke, ada apa ke. Kalau nak pakai yang lebih sempurna, pakai kain dalamnya pakai seluar. Itu dari sudut maruah saja. Tapi dari sudut semayang sah. Tuan-tuan pakai jubah, tak pakai apa kat dalam, tak ada masalah. Kat bawah terbuka, tak ada masalah. Boleh. Tetapi untuk bahagian atas dan tepi, itu wajib. Tepi, contoh tepi. Kain kita ni terkena rokok gudang garam. Hisap rokok gudang garam. Hisap pupuk meletup pun kena kain. Lubang kain tu tadi. Dia pun bawa pergi semayang kain. Allahu Akbar. Kain dia berlubang. Lubang tu duduk bahagian mana? Tepi. Ini tepi ni. Tepi. Semayang dia tu tak sah. Sekiranya berlubang tu di dalam kawasan aurat. Kat pohon ke, kat pinggul ke, kat mana ke, dalam kawasan aurat. Kalau berlubang di kawasan betis, itu tak apa. Dalam kawasan aurat, berlubang. Dan kalau kita tengok ke lubang tu, nampak kulit tu, warna kulit. Mana besar jugalah. Kena rokok, kena garam besar tu semua. Ada isap. Ada isap guna garam dulu kan. Saya tak isap rokok, cuma tahu ada kawan-kawan jenis isap guna garam. Guna garam ni dia murah. Isap lah. Kan, dahil mahal. Jadi hak tak ada duit ni isap guna garam, dia murah. Jadi sekali dia meletup pun jatuh api tu kena kain. Geng-geng guna garam tu semua berlubang habis kain. Okey. Satu tepi. Yang kedua atas. Atas wajib. Inilah banyak tuan-tuan semua masalah sikit kita orang lelaki. Ini kena ambil perhatian. Baju kita pakai ni jangan bagi terbuka luah sini. Leher kita ni jangan bagi buka luah. Melainkan kalau dalam baju kita ni tadi macam jubah, kita pakai seluar dan seluar tu tadi duduk atas pusat. Itu tak apa. Kalau seluar tadi duduk bawah pusat, kita pakai baju ni terbuka macam ni tuan-tuan semua. Ni, luar. Hak bawah ni dalam seluar kita, dalam baju jubah kita ni, seluar ke kain duduk bawah pusat. Maka waktu kita rukuk, Allah, nampak aurat di bahagian atas. Semayang tak sah tuan-tuan. Semayang tak sah. Nabi SAW ada sahabat-sahabat Nabi yang jenis pakai jubah tuan-tuan semua. Jubah ni bahasa Arab panggil qamis. Kita panggil jubah. Dia bahasa Arab jubah tu imam pakai tu, hak kut luar tu dia panggil jubah, hak tebal. Hak nipis macam ni qamis. Kita jubah belaka. Hak kut tu pun jubah, hak nipis ni pun jubah. Tak apalah. Jadi satu lagi sahabat Nabi pakai qamis ni, jubah nipis ni pakai selai je tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat dulu bukan ada kaya macam orang sekarang. Pertama. Yang kedua, kain dulu jenis tenung, susah nak dapat kain. Dia bukan macam kilang macam sekarang, kain berlambak-lambak. Jadi orang yang betul-betul kaya je kain banyak. Jadi sahabat-sahabat ni ada yang sebahagian pakai jubah saja, tak ada apa kat dalam. Lepas tu pula jubah dulu ni dia tak ada leher macam ni. Dia tuan-tuan semua, collar ni tak ada. Jubah dia ni teluk belanga. Tak ada cekak musang macam ni tu, teluk belanga. Ni cekak musang ni bid'ah ni. Tapi bid'ah hasanah lah. Tak ada di zaman Nabi SAW. Baik. Bila semayang tuan-tuan semua, pernah rekuk tuan-tuan semua. Bila dah cekak apa benda teluk belanga tuan-tuan semua, apa jadi?
Nampak turun kot celah tu. Sebab apa? Sebab leher besar. Macam jubah orang Sudan. Hak Mesir, jubah Mesir orang tua tu, hak lengan besar tu. Dia tak ada. Jadi apa Nabi SAW kata? Falyazurhu. Kan? Hendaklah letak butang kat sini. Ataupun ikat kat tengah. Ambil tali, ikat kat tengah. Tak ada kain tu. Tali ni ikat tengah. Ikat tengah. Bila tali ni ikat kat tengah tu semua, diikat, kita buat tali pinggang. Bila kita rukuk, dia tak pergi telus sampai ke bawah lah. Dia sangkut kat sini. Jadi tak nampak aurat daripada bahagian atas. Hak bahagian bawah tak apa, kita dah sebut tadi, dimaafkan. Jadi di bahagian atas dia nampak sekerat gitu, yalah. Sekerat bahagian yang bukan aurat. Ada dua cara yang Nabi ajar kepada sahabat yang tak ada pakaian hak dalam, tak boleh pakai kain kat dalam. Kalau ada kain tak apalah, pakai kat atas pusat. Tapi itulah hari ni tuan-tuan semua, kita seluar pun makin lama makin rendah, makin lama makin rendah. Nampak? Tengok cikgu-cikgu dulu seluar ni bukan atas pusat, atas dada dia. Lama dia turun. Lepas tu dia turun lagi. Tengok anak-anak muda kita sekarang, dia turun terus kat tepi pinggul ni, bawa lekat sikit. Tak apalah. Tapi semayang kena ambil perhatian lah. Nak pakai fashion ke apa semua tak apa. Itu terpulang. Tak ada salah kita nak ikut fashion. Yang penting tak bercanggah dengan syariat. Masa nak semayang, ejah bagi betul. Angkat sikit seluar. Baju tu bagi labuh sikit. Supaya masa sujud nanti tidak ternampak bahagian aurat dan sebagainya. Nak berfashion tak salah. Yang penting jangan menyalahi hukum agama. Sudah. Semayang bagi sah. Jangan terbuka aurat. Tak nak masalah. Terpulanglah. Adjust. Pandai-pandailah adjust. Tapi kalau berfashion, sampai buat benda haram, seluar tadi duduk bawah sangat, baju senting, masa duduk nak ambil air semayang ke, tunduk ke apa, dia turun, nampak seluar dalam, kan? Pergi kat supermarket, tunduk nak ambil barang, turun seluar, baju naik ke atas, nampak bahagian aurat. Itu kan dosa lah, buka aurat. Fashion tak salah. Tuan-tuan nak pakai Yankee ke, Pok Yeye ke, seluar apa ke, tak apa. Kan? Yang penting tutup aurat. Itu yang penting sekali. Jadi syaratnya mesti tutup bahagian atas, tutup bahagian tepi. Bawah tak apa, dimaafkan. Jadi oleh itu muslimat pun sama. Bila beli telekung, beli hak labuh sikit. Telekung atas tu beli hak labuh, jangan senting sangat. Bila senting sangat, dia boleh terangkat apa semua telekung dia ke atas. Ini bahagian terangkat tu dia boleh buat pada tak sah. Jadi bagi labuh sampai ke bawah sikit, sampai ke lutut ke apa, supaya tak terbuka aurat. Kalau nampak tangan, Allahu Akbar, terkelihatan tangan tu, susah sikit. Khususnya bila kita semayang kat rumah, telekung pendek. Dalam tak pakai baju yang proper, pakai lengan pendek, t-shirt. Semayang kat rumah pakai t-shirt. Bila nak semayang, angkat Allahu Akbar, dia pendek, dia terangkat ke depan. Jadi orang duduk depan tu, kalau ada orang lah, dia tak semestinya ada orang. Kalau ada orang kat depan, boleh nampak orang. Bila telekung pendek. Jadi bagi telekung tu bagi labuh, eloknya bawah lutut lah. Kita adjust, beli hak mahal-mahal ke apa, jahit sendiri ke. Jangan mahal saja tapi tak sah. Dia orang berniaga, kadang-kadang dia tak tahu bab-bab gini. Dia buat cantik je. Kita kena belajar bab ni. Masa kita angkat takbir tu, Allah, takut dia terangkat, pasal dia pendek terangkat, nampak lengan kita ke celah tu, ke depan tu. Tak ada orang Ustaz. Dia bukan masalah ada orang tak ada orang. Kalau kira tak ada orang, semayang di rumah, dalam bilik seorang-seorang, pakai seluar pendek boleh pasal tak ada orang. Tak, dia aurat bukan kira ada orang tak ada orang. Dia kira benda ni kena tutup di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hak dia. Hak yang Allah Taala wajibkan. Kita semayang dalam bilik seorang, tutup lampu, gelap. Seorang diri, tutup lampu pula tu, gelap begitu. Kunci pintu bilik. Itu juga aurat kena tutup.
Beza dengan kita tak semayang, kalau tak ada orang tak ada masalah. Kalau lelaki wajib tutupnya dua kemaluan, dubur dan kubur. Kalau perempuan antara pusat ke lutut. Hak lain boleh buka. Syaratnya duduk seorang dalam bilik, kunci. Kalau depan orang tak boleh. Itu kalau kita tak semayang. Tapi semayang seorang ke siapa ke, itulah aurat dia. Dia lain bab. Sebab bila tak faham masalah ni, tu ada yang semayang jenis semayang kat rumah, cincin ajak aurat. Alah, kat rumah kita semayang. Alah, tutup sikit-sikit pun jadi ya, kata dia. Bukan orang tengok pun. Bukan isu orang tengok. Isu kita tutup kerana nak beribadat pada Allah Ta'ala. Sebab tutup aurat, tutup set dalam kepala siap-siap, dia ada dua bahagian. Bahagian tutup aurat untuk sah semayang. Bahagian tutup aurat yang kedua untuk berhadapan dengan orang yang bukan mahram kita dan sebagainya. Itu lain. Habis di situ insya-Allah. Dua tu syarat tu. Kena ingatlah. Tutup aurat mesti benda yang menghalang daripada nampak warna kulit. Yang keduanya mesti tutup tu bahagian atas dan tepi. Bawah dimaafkan. Syarat semayang yang keempat, istiqbalul qiblah. Wa istiqbalul qiblah yakni menghadap ke arah kiblat. Jadi dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, kita wajib hadap ke arah kiblat tepat-tepat. Mazhab Hanafi dia agak ringan. Kalau kita duduk jauh daripada Mekah, kita hanya boleh menghadap sudut. Kita hanya wajib menghadap sudut. Walaupun tak tepat-tepat pun tak apa. Contoh, kalau kita di Malaysia, kiblat kita di sebelah barat, timur, barat. Di tempat lain dia lain pula. Maka kalau kita menghadap ke arah barat, sengit ke tak ke sini ke sini ke, mazhab Hanafi dia sah. Dia tak berat sangat. Yang penting menghadap arah kiblat. Arah kiblat belah barat. Jadi asal menghadap arah barat je sah. Kita ada Imam Syafi'i mesti betul-betul tepat walaupun jauh. Kalau dekat mesti yakin, tengok dengan mata kita dalam Masjidil Haram, tengok ini kiblat, dada hadap ke arah kiblat. Kalau jauh kena zon yang kuat bahawa inilah betul-betul ke arah kiblat. Kiralah dengan kompas ke apa, tak kisah. Mazhab Hanafi dia senang. Kalau dia jauh tak payah nak pakai kompas-kompas banyak sangat. Kira belah mana kiblat? Belah sini. Kalau di Mekah lain tu semua. Dia belah utara ke selatan, tak ingat Dia bukan timur barat. Kalau kita duduk Madinah, bukan Mekah, kita duduk Madinah, kiblat dia belah utara rasanya. Sama ada utara atau selatan, saya tak ingat. Sebab Nabi sebut ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Di antara timur dengan barat kiblat. Timur dengan barat. Ni di antara kat tengah ni. Tengah ni kan utara dengan selatan lah. Tak ingat utara ke selatan. Tengok balik lah. Dia kalau Madinah sama ada hadap ke utara atau selatan. Kita di Malaysia hadap ke barat. Itu lain. Dia berbeza tempat. Jadi kita kena menghadap ke arah kiblat. Ini syarat sah semayang. Dan syarat sah semayang ni tuan-tuan semua, sebagaimana saya sebut berulang kali sebelum ini, dia kena ada sejak daripada sebelum kita takbir lagi. Masa kita takbir Allahu Akbar, dah ada dah semua syarat sah semayang. Oleh itu, siapa yang memulakan semayang dia dalam keadaan tak menghadap kiblat, semayangnya bukan tak sah, tapi dia belum semayang lagi. Dia beza semayang tak sah dengan belum semayang. Kalau tak sah tu, mana kalau batal tu maksudnya mula-mula dia sah, lepas tu batal tengah jalan. Ini semayang dia belum terjadi lagi, belum jadi semayang lagi. Contoh, ada satu hamba Allah masuk dalam masjid UK Perdana kita ni, dia apa masuk kelang-kelang kabut, semayang kot sana. Semayang kot sana. Tuan-tuan pun masuk. Tengok orang semayang kot belah sana. Tuan-tuan nak buat macam mana? Biar gitu tak boleh biar gitu. Sebab wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Itu benda amar ma'ruf nahi mungkar, kena cegah kemungkaran. Semayang salah kiblat itu benda mungkar, kena cegah. Bukan benda mungkar ni minum arak saja, tuan-tuan semua. Anda faham? Baik, kita nak buat macam mana? Ramai orang duk faham,
pergi pusing. Pusing tu tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab sembahyang dia belum berlaku lagi. Dia tak sembahyang pun lagi. Dia rasa dia sembahyang, tetapi dia belum sembahyang lagi. Kalau pusing ni maknanya dia tengah sembahyang tak betul. Boleh teruskan sembahyang. Ini dia belum sembahyang lagi. Bermakna kita kena buat macam mana? Kita kena bagi tahu kat dia, bang, kiblat ni salah, kena sembahyang semula, sembahyang kat sini. Dia pun berhenti, pusing kan? Allahu Akbar, sembahyang semula. Bukan pusing badan. Pusing badan tu salah. Saya pun tak tahu macam mana orang duk ajar pusing badan, pusing badan. Banyak sangat orang ajar pusing badan. Tak boleh pusing badan. Pusing badan ni, macam mana dia nak pusing badan kalau dia belum sembahyang lagi? Tak sembahyang pun. Ni, habis tu dia rokok pun, itu belum masuk sembahyang lagi. Kenapa belum masuk sembahyang? Sebab syaratnya tak cukup. Kita syarat ni dia sebelum sembahyang. Satu syarat ni kena ada sebelum sembahyang semua. Bersih hadas kecil, hadas besar sebelum sembahyang. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sebelum sembahyang. Tutup aurat sebelum sembahyang. Dan hadap kiblat sebelum sembahyang. Dia kena ada sebelum sembahyang semua. Jadi tak tahu. Banyak orang tunjuk video kat saya. Orang buat kursus solat. Orang buat video TikTok. Sekarang ada TikTok kan. Dia tunjuk TikTok. Ustaz ni ada orang ajar kalau orang kiblat salah, pusing badan. Masya Allah. Salah. Habis itu dia nak kena buat macam mana? Nak kena sembahyang semula. Sebab dia belum sembahyang lagi. Yang pusing badan tu, pusing badan ni macam ni tuan-tuan semua. Kita sembahyang dalam hutan. Kita tak tahu mana kiblat. Tak tahu, dalam hutan. Kompas tak ada, apa tak ada. Matahari pun tak nampak. Maka kita pun duk kira-kira dengan ijtihad kita. Dia panggil ijtihad. Rasanya kiblat ni belah sini. Okey, betul lah. Itu ijtihad dia. Dia pun sembahyang, Allahu Akbar. Masuk 2 rakaat, dia tengok pula macam duk cerah-cerah belah sini. Kok sini, kok kiblatnya. Dia pun pusing ke arah sini. Ada sini pula. Itu sah. Tadi ni, 2 ni. Sebab apa? Sebab yang tadi sah pada waktu itu, pada sangkaan ini arah kiblat. Kemudian dia pusing pula. Yang ni sah pula sini. Ijtihad yang baru. Dua-dua betul berlaku. Jadi sebab tu tadi pun sah, sini pun sah. Macam Imam Syafi'i, dia ada 2 ijtihad. Masa dia duduk di Iraq, pendapat dia lain. Dia pindah ke Mesir, pendapat dia lain. Dua-dua betul berlaku. Boleh pakai berlaku. Itu dia panggil ijtihad. Ijtihad ni maknanya kita cari. Pasal kita tak ada keyakinan, tak tahu belah mana. Dalil tak ada. Ini dah tentu sah ni kiblat belah sini. Dia lain. 2 situasi yang berbeza. Ingat tuan-tuan semua, jangan tuan-tuan pusing lagi. Ketuk bahu dia, dek, salah ni. Kiblat belah sini. Sembahyang semula. Kalau kita cakap dia sembahyang semula, dia pula pusing. Sambung sembahyang. Tu jam pula, satu lagi jam. Nak ajar macam mana kat dia tu? Kadang-kadang susah juga. Kena tukar jubah dengan serban dulu, boleh ajar. Setengah orang kalau tak pakai jubah, tak pakai serban, tak nak terima dia. Sama macam aku. Benda ni bukan berlaku pada zaman ni. Zaman Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Dia tegur orang buat haji salah. Orang tu kata, tegur orang. Dia bersama macam aku. Habis sudah tuan-tuan semua, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam pakai pakaian ulama. Pakaian ulama Azhar. Pakaian ulama lah zaman dulu kala macam mana wallahu alam lah. Macam ulama Azhar tu kan, dia baju dia lain, jubah hitam, serban, kopiah merah, itu baju ulama. Syekh Izzuddin pakai pakaian, tegur orang tu, minta maaf lah tuanku, itu kadang-kadang baju penting juga tu semua. Bagi setengah-setengah orang. Sebab dia tengok kat baju. Setengah orang dia tengok baju. Tapi tak boleh tengok kat baju tuan-tuan semua. Baju boleh beli kat kedai. Kan? Tapi kadang-kadang penting juga baju. Tapi biar ada ilmu lah. Kan? Ada orang beli baju saja, ilmu tak ada. Lepas tu ceramah tuan-tuan semua. Karut juga. Tetapi baju ni kadang-kadang dalam setengah-setengah hal penting juga. Tetapi tuan-tuan semua, dalam masalah menghadap kiblat ini, ada beberapa sembahyang yang dimaafkan kita tak menghadap kiblat.
Sembahyang yang pertama, sembahyang sunat di dalam musafir yang harus. Sembahyang sunat. Contoh, kita nak pergi ke Mekah. Naik kapal terbang, 8 jam di atas kapal terbang. Tuan-tuan semua. Ataupun balik daripada Mekah nak balik ke Malaysia. 8 jam kalau flight direct daripada Mekah ke sini, 8 jam duduk dalam kapal terbang. Buat apa tuan-tuan semua duduk 8 jam dalam kapal terbang? Ada setengah orang tengok cerita kat apa benda? Kat skrin tu. Lepas tukar, lepas Bahubali 1, Bahubali 2. Habis cerita. Lepas tu mak kilau pula. Macam-macam. Sampai ke Malaysia atau daripada Malaysia sampai ke Mekah. Ini dia panggil buang masa. Sekejap-sekejap boleh lah. Kita kan nak pergi buat ibadat, nak pergi buat umrah dan sebagainya. Patutnya di atas kursi itu semayang lah, baca Quran ke apa. Boleh semayang tuan-tuan semua. Tak menghadap kiblat Ustaz, tak ada masalah. Allahu Akbar atas kursi. Dimaafkan tidak menghadap kiblat untuk sembahyang sunat. Ketika kita berada di atas kenderaan, ketika kita musafir. Untuk sembahyang fardu, kena turun. Sembahyang menghadap kiblat betul-betul. Sembahyang sunat, tak apa. Ataupun tak atas kapal terbang. Atas bas. Tuan-tuan nak balik ke Kelantan, naik bas. Boleh sembahyang Allah. Allah. Sami Allah. Allah. Rendah sikit. Walaupun bas tu menghadap ke Kelantan. Kiblat belah sini, kursi belah sini, tak ada masalah, dimaafkan. Boleh semayang 200 rakaat, 300 rakaat, nak sampai ke Kelantan 7-8 jam tu semua jencem. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kita naik kereta pun boleh. Orang rumah drive, kita semayang sebelah. Boleh. Tapi kita tak buat tu semua, benda kita tak buat. Kita bersembang boleh. Kan, saya pun sama gitu, sembang boleh. Sembahyang tak apa nak boleh. Kalau kita bawa kereta sendiri boleh Ustaz? Itu tak boleh lah. Kalau bawa sendiri macam mana nak sembahyang? Tai rokok macam mana tai rokok? Allahu Akbar. Sami Allah. Tengok-tengok dah longkang lah. Tak boleh lah bawa situ. Bahaya. Kalau orang bawa boleh lah. Kalau dulu-dulu tak apa. Dia orang naik kuda, naik unta. Dia tak masuk longkang. Ambil atas kuda, Allahu Akbar. Boleh. Tum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh. Sekarang kenderaan sekarang tak boleh lah. Naik motor pun tak boleh. Susah. Naik motor lagi tuan-tuan semua. Allahu Akbar. Start motor. Yalah dari segi hukum boleh. Cuma dari segi keselamatan. Kalau orang tanya hukum boleh Ustaz? Ya, kenderaan juga motor. Boleh. Macam kuda zaman dulu lah. Kita fikir kuda. Tapi bahayalah tuan-tuan semua. Ya, punya nak praktik bila belajar malam ni, balik besok dia pergi kerja pagi-pagi, sembahyang atas motor. Allahu Akbar. Allah, sembahyang duha atas motor. Allahu Akbar. Sami Allah dah terpelanting sebelah jalan. Tengok jugalah isu keselamatan. Hak tempat-tempat boleh lah. Sembahyang sunat sembahyang kedua boleh tak menghadap kiblat, iaitu sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang syiddatul khauf ni sembahyang dalam peperangan. Bila dah teruk sangat berperang, perang zaman dulu lah, perang sekarang tak ada lah sembahyang ni. Sembahyang guna pedang, perang guna pedang, kung tuan-tuan semua. Ini dah berperang-perang tuan-tuan semua, masuk waktu dah nak habis ni. Boleh sembahyang Allahu Akbar, kung tak tahu menghadap kiblat kat mana lah dengan tertikam orang ni. Boleh. Tapi sekarang tak ada kot. Sekarang orang tak main kung gitu tu. Dah bangun nak sembahyang Allahu Akbar, tuan-tuan semua kena sniper kat sini. Mati terus. Sebab tu tuan-tuan semua, guru saya kata sembahyang syiddatul khauf ni untuk situasi sekarang hanya tinggal sebagai teori dalam kitab saja. Praktikalnya tak boleh nak buat. Sebab perang orang tak guna pedang dah. Tapi mungkin suatu hari nanti akan guna balik. Sebab kalau kita tengok pada zahir hadis-hadis, akhir zaman nanti manusia berperang guna pedang balik. Macam mana Allahu a'lam. Allah Ta'ala nak buat boleh je. Macam kita lah tuan-tuan semua. Kan? Kita balik ke zaman dulu balik. Dulu-dulu orang tak pakai dah. Orang pakai motor RSZ dulu. Lepas
Lepas tu orang tak pakai dah, orang tinggal, Y suku orang pakai. Kan? LC apa sebagainya. Sekarang orang pakai RZ balik. Mahal pula tu. 60,000, 70,000 boleh jual RZ. Masya Allah. Rugi saya jual motor saya dulu. Jadi, tuan-tuan semua nak cerita kan? Allah Ta'ala boleh buat pusing. Jadi kalau tengok zahir hadis-hadis, akhir zaman nanti, manusia perang, pakai pedang balik. Mungkin pakai balik lah. Wallah, naik kuda apa semua. Kita tengok hadis akhir zaman kan? Dajjal macam mana? Turunnya di mana? Berperangnya macam mana? Wallahu alam lah. Itu habis hadis itu, insyaAllah kita pun dah masuk isyak. Itu antara semayang yang tak apa kalau kita tak menghadap kiblat. Tak haram. Semayang sunat dalam musafir yang harus. Yang kedua semayang dalam peperangan. Okey, insyaAllah. Kemudian syarat semayang yang kelima iaitu masuk waktu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah bulan depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.